Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. Minggu ini kita akan belajar TMK. Jadi saya harap awak boleh membuka buku teks TMK. Jadi saya akan share juga buku teks TMK saya dalam ni untuk kita sama-sama tengok tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Dalam buku teks TMK, muka surat 9, kamu akan dapat lihat tentang tajuk set arahan bagi aktiviti harian. Yang mana tajuk ini kita akan bincangkan pada hari ini. Apakah yang dikatakan set arahan bagi aktiviti harian? Buku teks kamu yang ada gambar dua orang perempuan tu yang mana mungkin di situ yang bertudung tu ibu dia yang sedang mengajar anak dia tentang membuat resepi. Kalau tak silap saya cikgu, dalam buku tu dia mengatakan Nadia dan Nicole sedang belajar membuat kuih apam dengan merujuk buku resepi. Jadi kita nak buat perbandingan sebenarnya. Contoh satu resepi iaitu resepi kuih apam dengan set arahan untuk membuat kuih apam. Bentuk berbeza tetapi maklumat dia masih sama tentang resepi nak buat kuih apam tu. Biasanya resepi apa-apa saja resepi, tak kira kuih ke, makanan apa-apa ke, biasanya resepi dia ada dua format bentuk. Memula dia akan senaraikan bahan-bahan yang hendak digunakan untuk buat resepi. Lepas tu bawah dia cara memasak. Sama tak? Macam dekat buku awak tu, mula disenaraikan bahan-bahan dan cara memasaknya. Diasingkan dua bahagian. Tetapi set arahan yang kita belajar dalam TMK, dia berbeza. Tapi di sebelah kanan, set arahan untuk memasak kuih apam. Di sini, dia hapuskan kategori bahan-bahan dan cara memasak. Dia gabungkan kedua-duanya sekali. Tanpa ada pengasingan bahan-bahan dengan cara memasak. Itu set arahan. Saya harap awak faham. Okey, kita lihat maklumatnya sama sebenarnya. Yang ini memang dua-duanya tentang penerangan bagaimana nak buat kuih apam tu. Cuma beza je dari segi bentuk persembahan dia. Kita tengok resepi kuih apam dulu. Okey, bahan-bahan dia 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, suku atau 1/4 cawan air suam dan 1 camca besar serbuk penaik. 1 camca besar serbuk penaik. Okey, itu bahan-bahan dia. Okey, cara memasak. Ini tadi kita dah bacakan bahan-bahan dia. Okey, cara memasak ni huraian dia. Cara memasak dia bagaimana mula-mula sehingga siap. Okey, campurkan telur dan gula. Di sini straight di sini dia terus sebut telur dan gula. Kacau adunan tersebut hingga kembang. Kemudian ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang berlainan. Okey. Maksudnya bila dah kacau, dah adun, lepas tu kena ayak pula tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang satu lagi. Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan. Adunan apa? Adunan telur dan gula tadi tu, campurkan dengan tepung yang telah diayak. Kemudian masukkan air. Gaul adunan hingga sebati. Selepas itu kukus adunan hingga masak. Okey? Ini biasalah resepi-resepi yang biasanya akan ditunjukkan cara memasak. Tapi yang ini contoh untuk kuih apam. Okey? Okey, ini biasa dalam apa-apa buku resepi ke di mana-mana dalam surat khabar, biasanya ini dua cara dia akan tunjuk. Memula senaraikan bahan-bahan, bawah dia cara memasak. Okey, set arahan ni macam mana? Yang ini yang kita fokuskan, yang kita nak tahu. Okey, bentuk dia berbeza. Bentuk dia berbeza. Okey, set arahan untuk memasak kuih apam. Yang ini kita nak tahu, yang awak akan belajar. Okey, nampak tak? Nombor 1, dia ada 9 arahan. Nombor 1,
masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Nampak? Dia gabungkan bilangan telur dan apa yang dibuat dengan telur tu. Masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Kalau dekat sebelah bahagian resepi kuih apam tu, cara memasak, campurkan telur. Dia tak menyatakan berapa biji telur. Nampak tak beza dia? Tapi set arahan dia lengkap. Berapa biji nak masukkan telur untuk dimasukkan ke dalam adunan. Okey, yang kedua, masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Kalau tadi dekat resepi kuih apam, dia hanya cakap bahagian cara memasak, campurkan telur dan gula. Gula tu macam mana cara dia? Yang dekat arahan lengkap. Masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Nampak tak? Dekat set arahan ni, bahan-bahan dengan cara masak digabungkan jadi satu ayat dekat set arahan. Nombor 3, kacau adunan hingga kembang. Okey, ni tak ada masalah, ni lebih kurang sama saja. Nombor 4, ayak 2 cawan tepung gandum. Nampak tak? Dia ambil perkataan daripada bahan-bahan dekat bahagian resepi kuih apam tu, dimasukkan ke dalam ayat. Nampak tak? Dimasukkan ke dalam ayat dalam set arahan. Ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. 5, ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Nampak tak? Kalau dekat bahagian resepi kuih apam tadi, ada juga. Cuma dia tak menyatakan berapa camca. Dia hanya sebut serbuk penaik sahaja kan. Tapi dekat set arahan lengkap. Ayak 1 camca besar serbuk penaik. Serbuk penaik dua-dua ada sebut. Tapi dekat set arahan, dia sebut berapa camca. Tapi dekat bahagian resepi kuih apam, serbuk penaik saja disebut. Tak ada disebut berapa camca. Nampak tak? Dekat set arahan tu, dia masukkan bahan-bahan sekali dalam ayat dia. Nombor 6, masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Ini ayat ni tak ada masalah, sama lebih kurang. 7, masukkan air. Arahan yang ke-7. Yang ke-8, gaul adunan hingga sebati. Ayat dia lebih kurang sama dekat resepi kuih apam tu. Cuma dekat cara memasak tu dia gabungan dalam perenggan. Dan yang ke-9, kukus adunan hingga masak. Nampak tak? Untuk kamu lebih faham, set arahan biasanya dia ikut urutan nombor. Mesti ada nombor. Daripada nombor 1, kalau contohnya set arahan untuk masak kuih apam ni daripada nombor 1 hingga nombor 9. Nampak perbezaannya. Kalau resepi kuih apam, tak ada nombor cara memasak. Dia buat dalam satu perenggan saja. Itu bentuk persembahan resepi kuih apam. Mungkin kalau contoh makanan lain, resepi lain mungkin berbeza. Kalau di sini kuih apam, mungkin kalau resepi lain mungkin berbeza, tak sama bahan-bahan dia. Cara memasak dia mungkin tak sama kan. Begitu juga dengan set arahan. Mungkin set arahan masak kuih apam ni mungkin ada 9 arahan. Tapi contoh mungkin menu lain, contohnya set arahan untuk memasak ikan siakap 3 rasa. Contoh. Mungkin tak semestinya 9 arahan. Mungkin 8 arahan saja. Bergantung pada resepi dia. Resepi yang asalnya. Untuk kita pecahkan dia ataupun gabungkan dia menjadi set arahan. Nampak tak? Jadi contoh resepi kuih apam ni, bagaimana set arahan untuk memasak kuih apam ni diambil daripada resepi kuih apam. Yang mana bahan-bahan dengan cara memasak digabungkan dalam ayat menjadi satu ayat. Dan mestilah diletakkan nombor. Dalam set arahan memasak ataupun apa saja aktiviti, mesti set arahan dia mesti ada nombor urutan. Jadi itu yang awak perlu faham. So nanti saya akan bagikan latihan untuk awak tuliskan set arahan untuk satu contoh aktiviti lain. Kalau di sini set arahan yang kita bincangkan ialah set arahan satu contoh aktiviti membuat
makanan, iaitu membuat kuih apam. Aktiviti ni luas, bukannya makanan saja. Mungkin aktiviti lain yang bukan makanan. Kita boleh tengok contoh dekat muka surat yang sebelah tentang set arahan permainan tradisional. Jadi kerja yang akan saya akan bagi tahu selepas ini. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap awak dapat siapkan kerja kamu dalam buku latihan TMK dan snapkan hasil kerja kamu di dalam Telegram. Snap dan letakkan nama kamu juga untuk saya rekodkan sebagai bukti yang kamu belajar PDPR TMK untuk hari ini. Itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi pada minggu yang akan datanglah.